والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau terangilah hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau terangi bumi ini dengan cahaya mentari-Mu selama-lamanya ya Allah. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dan perjumpaan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, dengan taufik, inayah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam surau. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada sekalian banyak manusia yang ada di kawasan ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita daripada sekalian banyak manusia untuk kita duduk di tempat yang baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala pilih kita untuk kita mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membina takwa ini. Tuan-tuan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran supaya kita cari satu benda, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara yang perkara ini, tuan-tuan muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Allah taala sebut dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekalan, kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala iktiraf takwa ni, tuan-tuan. Allah taala sebut dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah orang yang paling tinggi takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. So macam mana kita nak dapat takwa ni, tuan-tuan? Siapakah yang berhak, siapakah yang layak untuk mendapat takwa ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Apakah takwa ini layak hanya untuk orang yang bergelar ustaz? Question mark, tanda tanya. Tuan-tuan, apakah takwa ini hanya layak untuk lelaki? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah taala tak sebut pun takwa ini milik ustaz. Allah taala tak sebut pun takwa ini milik jantina tertentu, sama ada lelaki ataupun wanita. Makna kata, tuan-tuan, takwa ini boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja.
Takwa ini boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja, tak kira tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia pakai gelaran apa saja, dia jantina apa saja, asalkan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpegang teguh dengan akidah yang benar, menjadi seorang muslim, tuan-tuan, yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia layak mendapat takwa. Tak kiralah dia tu mengajar di sekolah, tak kiralah dia tu bekerja sebagai engineer, pilot kapal terbang, atau dia berniaga, ataupun dia ni kerja kilang, tak kira siapa saja tuan-tuan, apabila memenuhi perkara yang Allah Ta'ala gariskan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, insya-Allah takwa dia boleh dapat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu maknanya, ya, perkara penting yang kita duk cari hari-hari ini, tuan-tuan. Kemudian macam mana kita nak dapat takwa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, takwa yang sebenar-benar takwa? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak lain dan tak bukan, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Ilmu macam mana kita nak beribadat. Jangan kita buat ibadat tanpa kita ada ilmu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita, kita jadikan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur tuan-tuan, di surau tuan-tuan ini, daripada ahli jawatan kuasa, daripada tu imam pengurusi dan seluruh tuan-tuan muslimin muslimat, pegawai ataupun ahli jawatan kuasa, susun rangka program. Tujuan dia nak buat apa? Tujuan dia kalau boleh seluruh kawasan ni pakat mai, pakat nak cari takwa belaka, nak bina diri dia menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang mendapat takwa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua ini akan Allah Ta'ala himpunkan bersama-sama dengan orang yang saleh, awliya, anbiya, apabila kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha murni ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada mereka yang berusaha, seluruh aljatan kuasa yang berusaha ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan ganjaran kebajikan dan juga kebaikan. Dan juga yang datang ini, mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapat kebaikan, kebajikan daripada apa yang kita usahakan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab Rasulullah telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk dia mencapai padanya akan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudahkan jalan baginya menuju syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, jalan kesusahan yang tuan-tuan tempuh ini untuk duduk dalam majlis ilmu ni, diharapkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan ulang kaji kita bukan mengaji, kita ulang kaji. Kadang-kala benda ni tuan-tuan ada
dah dapat pengetahuan ataupun ilmu tentang perkara ni. Dan kita kita ulang kaji sama-sama kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Dan sebelum tu saya peringatlah kepada yang ada di rumah yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, yang baru balik kerja ke, baru balik maidin ke, kan, baru balik makan, kan, baru balik makan nasi Arab, baru balik makan martabak, kan, fikir sebentar tadi tuan-tuan, no? Balik sampai dah di rumah, masuk dah ke semua kali dengan anak-anak, nah, jangan duduk depan TV lagi, duduk jadi ralik. Buat apa? Bersihkan diri, ambil wuduk, solat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lebih baik tu hak baru balik, hak turun kereta tu, kan, sembahyang secara berjamaah dengan keluarga. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali nak pergi hantar anak tuition pula, lepas hantar anak tuition, mailah kita duduk dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan kita akan mendapat sedikit sebanyak pengetahuan, penambahan pengetahuan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sampai tang mana ni kitab Al-Halal wal Haram fil Islam ni? Kita sampai kepada binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Nah, binatang yang disembelih bukan kerana Allah, muka surat 71. Betul dah? 71. Macam mana binatang yang disembelih bukan kerana Allah? Boleh tak kita makan? Tuan-tuan, kita tengok qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan dirahmati Allah, wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya untuk kehidupan kita di atas muka bumi. Perkara keempat dari jenis yang diharamkan ialah apa yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang disembelih, kata Syekh Yusuf Qardawi, yang disembelih itu bukan kerana Allah, maka hukum dia haram. Binatang yang disembelih dan yang ditujukan bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti dimaksudkan untuk patung-patung berhala, ini kerana selalunya penyembah berhala sering menyebut nama-nama berhala itu ke atas penyembelihan mereka, seperti nama Latta, Uzza dan lain-lainnya. Semua ini adalah untuk mendekatkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, kalau kita tengok dalam nota kaki dia, ya, daripada Syekh Al-Maraghi, ya, daripada Syekh Al-Maraghi, pengarang kitab Tafsir Al-Maraghi, dia berkata, hikmah haramnya sembelihan seperti ini kerana ianya termasuk dalam perbuatan ibadah yang dilakukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dengan memakan sembelihan ini berarti menyatakan sikap persetujuan dan turut sama menyebar luaskan tradisi mereka, sedangkan situasi ini seharusnya ditegah dan ditolak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah ada orang dia pi satu-satu kubur untuk ramat, ya, dia pi doa ataupun dia pi nazar dekat sana, dia kata kalaulah anak aku dapat 9A dalam SPM mau keluar kemarin kan, 9A dalam SPM, aku akan bawa kambing hitam, aku mai sembelih, untuk jamu hang, wahai Tok Rahmat. Sembelih jamu siapa? Sembelih jamu Tok Rahmat. Tok Rahmat tu boleh makan ke? Tok Rahmat tu boleh makan, Tok Rahmat tu tak boleh makan. Yang boleh makan apa? Jin Tok Rahmat tu. Kan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kesian, ya, Tok Rahmat yang duduk dalam kubur tu, ya orang panggil apa? Tok Rahmat, Tok Keramat, maksudnya seorang manusia yang soleh, yang ada perkara ataupun ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, yang nama dia karamah. Kita pula pergi buat benda-benda syirik dekat dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak tahu balik-balik main di rumah. Sungguh kita percaya apa? Yang bagi 9A itu bukan di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa Tok Rahmat tadi. Dah jatuh iman kita, tuan-tuan. Sebab apa? Percaya ada kuasa lain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan baik dan buruk.
Sedangkan tuan-tuan, yang menentukan baik dan buruk ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, the one and only. Jadi kelak orang putih dah. Hanya sanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain, tak ada makhluk lain yang boleh bantu, yang boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Tuhan, bukan makhluk. Allah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita percaya macam tu, jatuh syirik, kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian bawa pula kambing pi sembelih dekat Tok Rahmat. Wahai Tok Rahmat, aku sembelih kambing ini kerana engkau. Jatuh tuan-tuan. Aku sembelih kambing ini kerana engkau, wahai Tok Rahmat. Habis maklum, habis. Akidah tadi dah jatuh dah. Kemudian sembelih lah tadi. Niat dia untuk apa? Untuk Tok Rahmat tadi. Dia bukan sembelih dengan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan niat dia kerana Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sembelihan tadi macam mana? Kalau berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf Qardawi, maka hukumnya adalah haram. Dan Syekh Al-Maraghi mengatakan, kalaulah kita pergi makan, makna kata kita setuju dengan perbuatan dia, kita setuju dengan kekufuran yang dia lakukan, dengan kesyirikan yang dia lakukan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam potongan hadis, man rida bi kufrin kufrah, siapa yang reda dengan kekufuran, hukum dia sama dengan kufur tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup bayar. Kod lah ni tak ada dah, tak tahulah kan. Tapi kod belah pulau besar tu duk ada lagi. Kan? Kod belah pulau besar tu ada lagi. Ada lagi orang duk pi. Pulau apa lagi duk ada? Pulau Nangka ke pulau apa? Bubuh nama pulau yang tak ada kaitan dengan apa makhluk-makhluk tu, tapi pi buat benda yang berkaitan dengan makhluk tu. Maksudnya dia pi sana, tujuan dia untuk apa? Untuk pi dapat satu-satu benda. Dan dia bina pula keyakinan kata benda tu, makhluk tu boleh bantu dia. Ni bahaya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru illah atau sebab pengharaman di sini ialah illah agama semata-mata, dengan tujuan memelihara tauhid, yakni pengesaan Tuhan, membersihkan kepercayaan akidah dan memerangi syirik dan upacara keberhalaan pada semua upacaranya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nampak tak? Dia benda khurafat ni nampak macam ada mirip-mirip agama, kan? Sebab apa? Sebab dia nazar. Nazar ni adalah hukum syariat, tuan-tuan. Hukum syariat, benda sunat dinazarkan. Contohnya, dia kata kalau dapat 9A anak dia nak puasa 3 hari. Tak kira lah, setakat dia mampu, sama ada berturut-turut atau tidak, dia nak puasa sunat 3 hari. Maka had puasa tu dia jadi puasa nazar. Puasa nazar wajib dia laksanakan, dia tunaikan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazar tu adalah satu yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan. Dia bawa pula benda tu pi tempat yang tak sepatutnya dia pi bernazar. Bernazar pula pelik-pelik. Nak sembelih apa? Nak sembelih kambing lah, nak sembelih ayam lah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Kalau orang tua-tua main nak suruh kita lagu mana, kan? Depa main Anas, bukan nama sebenar lah saya sebut bila kan. Hang tolong satu, tolong apa tu? Hang pi beli kambing mai kat tu. Kambing lagu mana tu? Kambing tak kira lah lagu mana pun, asal ke warna hitam yang ada tanduk. Tu dah. Nak buat apa tu ni? Bak nuri kat dak tu nak pi bayar nazar.
Bayak nazar nak buat kenduri dak, dia kata tok nak bawa pi satu pulau sana ada tok Rahmat, tok nak pi sembelih. Sembelih kat tok Rahmat tu, untuk tok Rahmat tu, kerana tok Rahmat tu. Macam mana? Boleh tak kita tak pi beli? Sedangkan dia tu orang tua kita. Benda-benda yang maksiat kita boleh tak buat walaupun dia suruh. Benda-benda yang maksiat walaupun dia orang tua kita, kita tahu tentang hukum mahkam, kita abang ada tak boleh. Ustaz duk mengajak kami tak boleh. Ustaz mana? Ustaz Don dah, bukan Ustaz Don, Ustaz Zon. Lebih kurang juga lah Ustaz Don, kan? Dia kata tak boleh. Kami duk buat lama dah, tak ada siapa kata apa pun. Kan? Kami duk buat lama dah, orang kampung ni duk buat lama dah. Kalau kata ada apa-apa masalah, pi sana lah. Pi sana niat ke balik mai, selesai masalah. Tapi itu dia lah, kena pi hentak kambing, kena pi hantar ayam, kena pi sembelih di sana, tak boleh mai sembelih di sini. Tu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara macam ni tak boleh. Sembelihan tu tak boleh makan. Sembelihan tu tak boleh makan. Sambung, tuan-tuan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mencipta manusia dan ditundukkan segala yang ada di muka bumi ini kepada manusia, serta dijinakkan sesetengah binatang untuk kepentingannya dengan membolehkan mencabut nyawanya untuk kemaslahatan dirinya dengan syarat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan itu membawa maksud dia melakukan seperti itu terhadap binatang yang hidup dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diulas oleh Syed Qutb, adapun binatang yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang tersebut diharamkan makan kerana bertentangan dengan konsep keimanan. Ini kerana keimanan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mempercayai Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak dengan sifat uluhiyah, dan hasil daripada kepercayaan tauhid ini lahirlah kehendaknya yang tertentu, antaranya adalah memusatkan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap niat dan amalan. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam setiap tindakan dan segala permulaannya dengan menyebut namanya adalah sesuatu perkara yang dituntut di dalam syariat. Menyebut nama Allah saja adalah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah waktu bila? Waktu kita sembelih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi jika dia menyebut selain dari nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih binatang itu, maka samalah seperti dia membatalkan keizinan itu, dan wajarlah untuk diharamkan memakan binatang yang disembelihnya dengan cara yang sedemikian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kata macam tu, binatang hak disembelih tadi dia sembelih bukan nama Allah, bukan atas nama Allah, bukan kerana Allah, maka jadi bangkai tuan-tuan. Jadi makan, jadi bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu al-maitatu, apa dia? Mayat, bangkai. Binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dalam bangkai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang macam ni kita perlu ambil perhatian. Kita perlu, orang kata, berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita nak buat kenduri kesyukuran, boleh tak? Boleh. Kita buat kenduri kesyukuran. Sembelih kita tu sembelih kerana Allah. Sembelih kerana Allah. Sembelih dengan menyebut nama Allah. Nak buat apa ni? Nak buat kenduri, tak ada masalah. Kenduri apa? Kenduri kesyukuran. Sebab apa? Anak saya alhamdulillah
dapat 10 A+. Alhamdulillah. Jadi saya abang kenuri kesyukuran. Duk niat dah kan, hari tu ni abang ada ham belajar elok-elok, handphone pun saya tak bagi. Kan. Alhamdulillah lah, dah ni Allah Taala makbulkan permintaan saya. Jadi saya tunaikan. Abang kenuri ni bagus. Nak bagus lagi panggil saya sama. Dah melawak ya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus lanjutkan dengan jenis-jenis bangkai. Yang macam mana yang dikatakan bangkai itu? Kesemua 4 jenis bangkai yang diharamkan sebagaimana yang dinyatakan di atas. Macam mana? Bangkai binatang yang disembelih bukan kerana Allah, binatang yang mati bukan kerana disembelih, binatang yang mati kerana jatuh, dan sebagainya. Nanti kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka manakala perinciannya pula disebut oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah yang kesemuanya mempunyai 10 jenis seperti yang telah disebutkan sebelum daripada ni. Kemudian dirangkumkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama disebut sebagai munkhaniqah, iaitu binatang yang mati tercekik, seperti lehernya terjerat tali pengikat sehingga binatang itu mati kerana tidak dapat bernafas ataupun kepalanya tersangkut di tempat yang sempit atau sebagainya. Yang tu yang pertama, binatang mati bukan kerana sembelih. Mati ke mana? Mati tercekik atau terjerat tau no. Kita bubuh tali wanak taluri, surau Al-Husna nak buat apa? Nak buat korban. Beli 10 ekor lembu, bawa balik mai. Bawa turun dah, tinggal sekok lagi. Hak sekok ni liak. Kita nak pegang tali puk, dia lompat tu daripada atas lori puk jatuh ke bawah dengan tali terjerat lagi di tengkuk dia. Jatuh ke bawah, terjelai lidah. Mati terus lala tu, tak dan nak sembelih. Jadi dia jadi bangkai. Tak dan nak sembelih, dia jadi bangkai. Maka haram kita makan. Haram kita makan. Sebab tali bukan benda yang tajam. Walaupun luka, kata dia lompat turun kan, kemudian luka terputih orat tu, luka terputih orat tu, orat merah terputih, orat halkum dia terputih, kita nampak darah keluar beruh. Tapi kita sembelih ke tak? Tak, dia lompat turun pada lori, terjerat dengan tali tu pula jenis tajam, jenis kita kata baru beli kan, dia duduk kasak lagi terkeluar darah, tak sah juga. Sebab kena sembelih alat sembelih tu tak termasuk tali. Dia mesti menggunakan alat yang biasa kita guna untuk melukakan. Selain daripada tulang, selain daripada duri, selain daripada rambut, benang, tali, tak boleh. Biasa kita guna apa? Pisau, parang, tombak kan, yang tu yang biasa kita guna. Yang ghalibnya kita guna untuk apa? Untuk melukakan. Boleh faham no? Baik, yang kedua, mauquzah, iaitu binatang yang mati kerana dipukul dengan kayu atau tongkat atau sebagainya sehingga menyebabkan kematian. Mauquzah, binatang yang mati, dia mati sebab apa? Sebab kena katok dengan benda. Kena katok dengan sesuatu, sama ada kayu ke, tongkat ke, hammer ke, mertun ke, kan?
ataupun pakai hak mesin piling tu kedegang kan. Ambil lembu sekok pitak tu kedegang kali kan kepala-kepala semua hancur mati. Senang kata sikit lapah dia kata. Tak gaduh dah. Lepas dia masuk dalam satu kawasan, dua ada macam apa piling punya tempat tu kedegang, selesai. Tu dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu bukan nama dia sembelih. Jadi kalau dia mati dengan cara tu, nama dia bangkai, maka haram kita makan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Yang ketiganya, nama dia mutaraddiyah, iaitu binatang yang terjatuh dari tempat tinggi hingga menyebabkan kematian, ataupun terjatuh ke dalam perigi kemudian mati. Binatang yang jatuh daripada tempat tinggi, jatuh daripada bukit, jatuh sampai ke bawah, sampai ke bawah, kita duduk di bawah seorang halau di atas, kita tunggu di bawah. Dia halau daripada atas bukit tu, binatang tu lari katakanlah lembu, lari sampai ujung tu tak ada tempat dah, dia terjun jatuh bawah, sampai jatuh bawah tu, tengok jatuh tu mati. Tak sempat kita nak sembelih, mati. Kalau sempat sembelih lain, ataupun dia jatuh dalam telaga, dalam perigi, jatuh kepala dulu, debum kan, jatuh kepala dulu dalam telaga. Tak sempat nak sembelih, dia mati. Kalau sempat kita sembelih, maka dihalalkan. Kalau dia jatuh dalam telaga, tengok mana-mana tempat yang kita boleh lukakan, yang ada urat darah, kita potong di situ dengan menyebut nama Allah, maka halal kita makan. Sebab apa? Kepala dia kita nak tarik keluar tak boleh. Dekat kaki dia tu kan, dekat kaki dia kan ada urat tu, kita kerat dekat situ, dekat urat tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita dan boleh kita makan, halal. Macam tu juga binatang kalau jatuh dia tak mati lagi, kita tengok macam mana tahu kata dia tak mati lagi, sama ada duduk bunyi sama lah, serupa lah, kan. Dia duduk bunyi lagi, kita ambil pisau, kita sembelih dia, dan sembelih sebelum dia mati, maka halal. Bab berburu lain, kita tanya macam mana Ustaz, orang buru tu macam mana pula? Nanti kita masuk bab berburu. Dia ada bab lain, bab berburu. Dia faham tuan-tuan tu? Hak yang ni dia mati jatuh sampai bawah tu, kita keluar pisau dah nak pergi sembelih, tengok mata pun tak celik dah, ataupun mata celik tak tutup dah, lidah terjelir kan, bunyi apa pun tak, mati ke tu. Maka binatang yang terjatuh daripada tempat tinggi itu juga dikategorikan sebagai bangkai. Kita namakan dia sebagai mutaraddiyah, binatang yang jatuh. Yang ketiga, nama dia natihah, iaitu binatang yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain hingga mati. Ini termasuk binatang yang dilanggar kereta, lori ataupun bas, ataupun apa-apa saja kenderaan, kereta api ke, ataupun kapal terbang, dia langgar burung kan, burung tu mati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang jenis macam ni, dia termasuk dalam bangkai. Abu Maisarah membacakan ayat ini dengan perkataan mantuhah. Dia tak sebut dengan natihah, dia sebut mantuhah, iaitu daripada wazan maf'ulah yang membawa maksud fa'ilah. Jadi yakni binatang tu yang dilanggar, yang dilanggar. Tahu tak? Binatang, kita tengok ayam, dia lintas jalan, tata ada satu motor main laju perang bagi ayam tu, dah kelupuk kita dan ambil pisau, kita sembelih, tak ada masalah. Tapi tak dan nak sembelih, masuk ambil pisau, keluar tengok sengap dah, maka binatang ini haram kita makan, dia termasuk dalam bangkai.
Sebab apa? Islam dia nak jaga umat dia supaya jangan makan benda yang kotor. Bila makan benda yang kotor, ya, dia akan menghasilkan apa? Darah daging kita. Darah daging ni, bila main darah daging daripada kita makan daripada sumber yang kotor, ya, maka takut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, mendatangkan penyakit pada fizikal. Yang kedua, takut mendatangkan penyakit pada rohani kita. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang keempat. Dan yang kelimanya disebut ma'akalas sabuk. Ma'akalas sabuk, bukan ma'akalas sabuk, iaitu binatang yang diserang oleh binatang buas. Barang yang dimakan oleh binatang buas, itu maksud dia. Iaitu ma'akalas sabuk, iaitu binatang yang diserang oleh binatang buas. Sebab tu kita perlu guru, tuan-tuan. Kalau pakai baca buku, dia jadi macam-macam bunyi. Binatang yang diserang oleh binatang buas lalu dimakan sebahagian dagingnya hingga mati. Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran, dia kata apa? Satu perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliah, apabila binatang buas memakan kambing mereka, maka mereka akan memakan lebihan bangkainya. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan selainnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni 5 perkara. Yang pertama nama dia munkhaniqah, yang kedua mauquzah, yang ketiga mutaraddiyah, kemudian natihah, kemudian ma'akalas sabuk. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ma'akalas sabuk ni ialah binatang yang telah dimakan oleh binatang buah. Ya, tinggal ada bahagian dia lagi, tapi daging dia duk elok lagi. Sayang nak buang, tahu bawa balik main di rumah. Kan, bawa balik main di rumah. Kita nak pergi dalam hutan lah. Katalah bawa pukat ke, bawa burung ke. Bawa burung, tapi memukat burung, tahu, memikat burung. Ni orang jenis yang suka memikat burung. Bawa denak pergi masuk dalam hutan kelapa sawit. Masuk dalam hutan kelapa sawit, tengok-tengok ada rusa. Rusa tu kena baham dah setengah oleh rimau dahan, rimau akak. Hak jumpa kat Sungai Dua tu ni. Kan, dia baham lah. Baham kepala, tinggal hak belah kaki. Sayang kata ni. Rusa bukan senang nak dapat ni. Rusa liak ni. Dia tanggung awak balik pergi di rumah. Dia lapar-lapar ambil daging saja, awak balik pergi di rumah. Awak balik di rumah, dia buat nuri, panggil. Dia kata panggil orang seorang main sama. Kan, suruh tu imam baca doa. Kalau tak tahu tak apa. Sebelum dia suruh tu, dia kata tadi kebetulan saya pergi nak memikat burung, tak tahu jumpa ni rusa ni setengah telah dimakan oleh binatang buas. Padahal saya tak tahulah, ada tinggal 2 paha lagi. Tu yang saya tanggung balik buat kenduri pada malam ni. Bila semua dah tahu dah tak boleh makan. Kalau tak tahu macam mana? Kalau tak tahu saja kita buat cerita pergi tak tahu. Kan? Kalau tak tahu tak apa. Tu yang kata tu, kalau tak tahu tak ada masalah. Kita tak tahu, kita makan-makan habis dah, baru dia bagi tahu. Tu dah elok dah, kenyang dah, nasi ebek. Hang abang kata lepas kami makan. Kalau sebelum kami makan, kami tak boleh makan lah. Kan? Sebab tak tahu bangkai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan selepas diperincikan 5 jenis binatang di atas, firman Allah, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum mati. Surah Al-Maidah ayat 3. Apa saja yang kamu dapati dari jenis binatang yang di atas, iaitu ada padanya gerakan hidup. Kamu tengok dia duduk gerak lagi, kaki dia duduk gedik. Mata duduk pejam dah, ataupun mata celik tak pejam-pejam. Kan, suara pun tak ada, tapi kamu nampak kaki dia duduk gedik. Ada gerak dia lagi, gerakan hidup dia tu lagi.
maka masa tu kamu boleh sembelih lagi. Ataupun dan kamu sempat menyembelihnya, maka yang demikian itu menjadi halal dengan perbuatan sembelihanmu. Ya. Atau yang sebagainya, seperti mana yang akan diperincikan selepas ini. Memadai sahnya dengan melakukan yang seumpama itu apabila masih ada tanda-tanda hidup pada binatang itu. Nah, satu tanda hidup, sama ada tadi gerak ataupun tak bergerak apa dah, cuma dia duk bunyi lagi. Duk bunyi lagi. Kalau kambing bunyi bek dia lagi bek. Kalau lembu dia bunyi boh lagi boh. Kan? Kalau ayam dia tak bunyi dah masa tu. Kan? Kita nampak dia punya kepak dia saja. Pak 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 pak, kan? Kita boleh sembelih lagi. Nah, satu riwayat daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu katanya, jika kamu sempat menyembelih binatang yang terpukul mauquzah, dan binatang yang terjatuh mutaraddiyah, dan binatang yang tertanduk natihah, sedang dia masih menunjukkan gerakan pada tangan atau kakinya, maka bolehlah kamu memakannya. Ad-Dahhak berkata, manusia pada zaman jahiliyah dahulu pernah memakan binatang yang seumpama itu. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalam Islam kecuali binatang yang sempat disembelih apabila ditemui binatang yang seumpama itu dan ianya masih boleh bergerak pada kakinya atau punggungnya atau matanya sekalipun, kemudian segera disembelih, maka dia adalah halal. Sebahagian fuqaha berpendapat boleh menyembelihnya apabila jelas pada binatang itu ada tanda-tanda hidup yang kuat, tandanya terpancut darah daripadanya dan gerakan yang berturut-turut yang dahsyat. Nah, dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi. Tapi dia duk bergerak. Ataupun darah duk mengalir, duk keluar tu, kan? Kita tengok, kita bunyi apa pun tak dah. Cuma telinga dia duk pak ambil sembelih. Apa lagi? Kan, kalau darah berhenti dah, telinga pun dah tak bergerak dah, bunyi pun dah, mata hak terbuka tak tutup dah, hak tutup tak terbuka dah. Tu tanda dia mati dah lah. Kan, dia mati dah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah pengharaman binatang ini samalah dengan apa yang sudah kami terangkan dari hal pengharaman binatang yang mati dengan sendirinya, tetapi di sini tidak diduga dengan memakannya ia boleh mendatangkan bahaya kerana tidak jelas akan tanda-tandanya. Ditegaskan juga hikmah yang satu lagi, iaitu agama Islam mengajar manusia supaya menjaga binatangnya, membelainya serta memastikan keselamatannya supaya tidak dibiarkan mati kerana tercekik atau terjatuh dari tempat yang tinggi, atau dibiarkan binatang itu bertanduk atau berlaga hingga membunuh antara satu dengan yang lain. Begitu juga tidak boleh disiksa binatang dengan memukulnya hingga mati dari pukulan itu, sebagaimana pernah dilakukan oleh sebahagian pengembala yang berhati batu, khususnya orang-orang yang diupah untuk mengadakan perlawanan di antara dua ekor kerbau atau kambing atau sebagainya, diadukannya antara binatang-binatang itu hingga ianya bertanduk atau berlaga antara satu dengan yang lain hingga mati atau hampir mati. Sebab itulah sebahagian ulama telah menghukumkan pengharaman ke atas binatang yang ditanduk, meskipun lukanya hanya pada tanduknya sahaja, lalu keluar darah dari tanduk itu, walaupun dari sebab penyembelihannya, kerana yang dimaksudkan itu sebagaimana yang dapat difahami artinya, iaitu suatu balasan atau hukuman ke atas tuannya yang membiarkan binatang-binatang itu berlaga sehingga membunuh sesama mereka, maka diharamkan ke atas mereka itu sebagai hukuman yang setimpal. Adapun pengharaman sisa haiwan
yang dimakan oleh binatang buas, maka dalam perkara ini ialah kerana memuliakan bangsa manusia dan mencegah mereka dari memakan lebihan daripada makanan binatang buas. Ini kerana kaum jahiliah pada zaman dahulu selalu memakan lebihan daripada apa yang dimakan oleh binatang buas, sama ada binatang itu berupa kambing, unta ataupun lembu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pula ke atas orang-orang yang beriman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok binatang buas itu sendiri tidak halal dimakan. Antara sebabnya disiplin ilmu tentang ilmu pemakanan moden menemukan bahawa manusia boleh memperolehi beberapa wabak haiwan yang boleh dimakan oleh binatang buas. Lepas dia makan, dia tinggal sisa tu, manusia makan, manusia boleh kena beberapa wabak haiwan yang dia makan, kerana daging haiwan tersebut mengandungi racun dan watak khusus yang mengalir di dalam darah lalu berpindah pada perut manusia sehingga boleh mempengaruhi moral dan akhlaknya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, juga diharamkan kita makan binatang yang disembelih untuk berhala. Disebutkan di sini binatang yang disembelih untuk berhala, maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab berhala itu dijadikan sebagai simbol kesesatan, simbol tauhid, di mana kaum jahiliah terdahulu sering menyembelih binatang berhampiran berhala atau di tepi berhala, di sisi berhala, dengan niat mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan berhala mereka. Kalau sembelihan kerana berhala juga hukumnya adalah haram. InsyaAllah tuan-tuan, selesai kita membicarakan tentang binatang yang mati tanpa disembelih. InsyaAllah pada bulan depan kita tengok ikan belalang, apakah termasuk dalam bangkai ataupun tidak. Kita tengok bulan depan. Oleh itu jangan ke mana-mana. Pada bulan depan pastikan temu janji kita pada hari yang sama, pada hari Rabu minggu pertama, insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, salah silap tu daripada diri saya sendiri. Tuan-tuan, kau ada soalan? Tak ada, no? Ya. Ya. Itu dia. Sembelihan dia, kes dia macam ni. Cerita dia macam ni. Cerita dia pin nazar di mana? Di satu kubur Tok Ahmad. Kan, seorang tu dia pin nazar di kubur Tok Ahmad. Dia kata kalaulah dia dapat, contohnya projek, dia kata kita kata aku kalau dapat projek ni Tok Ahmad, nanti aku buat kenduri bagi kat hang. Tu bahasa Penang kan, no? Boleh faham kot, no? Okey. Dia balik pi, dia hantar dia punya proposal, tahu-tahu lulus. Dia dapat projek tu $2.5 thousand kira besar lah ni dia punya projek ni. Dia dapat 2.5 juta, 2.5 bilion ke apa ke, kan? Jadi dia kata aku kena bayar nazar ni. Tu dia. Aku kena bayar nazar ni. Jadi dia pergi cari kambing tak ada. Dia pergi cari kambing tak ada. Dia pergi Maidin. Dia pergi Maidin, dia tengok di Maidin ada jual kambing hat sejuk beku. Kan? Contoh macam tu lah. Saya nak bagi mudah faham. Dia tengok ada kambing sejuk beku, tulis di situ halal. Dia tulis pula disembelih dengan cara syariat. Dia tak kira. Dia kata janji aku lebat nuri sudah. Dia pergi beli kambing kat situ. Di mana? Di Maidin.
bukan supermarket sebenar. Nah, saya pergi report kat Maidin pula. Tuan-tuan, dia pergi beli kat Maidin, dia bawa kambing tadi, bawa pergi dekat Tok Rahmat tadi. Dia kata, Tok Rahmat ni kenduri kat hang, berak, dia buat, dia bakar situ, kambing roasted mai, kan. Lepas tu dia telefon kita, telefon kita, member dia kata, weh, sekejap lagi habis kuliah Ustaz Zul, hampa mai semua ni, ubat kenduri. Baik, dia buat kenduri untuk apa? Kita tengok, kan, dia buat kenduri untuk apa? Kalau dia buat kenduri tu, tak ada kaitan dengan nazar dia tadi, ataupun kenduri dia bukan untuk kerana dia nak bayar apa, dia nak bayar niat. Hak ni bukan kata nama nazar, hak ni nazar macam ni, nazar yang terkeluar daripada landasan syariat. Yang ni dia buat kenduri untuk apa? Untuk Tok Rahmat. Bila kita pergi makan, makna kata kita redha dengan perbuatan dia tadi, maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Kita pergi makan tu, bukan kita makan daging tu halal, telah disembelih mengikut syariat, tapi perbuatan kita meredai perbuatan dia. Boleh faham tak bang? Kita meredai perbuatan khurafat dia. Sebab tu kita sebut tadi apa? Man radu bi kufrin kufrah. Siapa yang redha dengan kekufuran, hukum dia kufur. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita meredai kekufuran dia, maka hukum dia berdosa. Wallahu alam. Jadi boleh faham noh? Itu dia. Ada lagi tak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik. Itu tak apa kan? Binatang jatuh daripada bukit. Soalan abang ni. Bila binatang tu, lembu tu jatuh daripada bukit, jatuh betul-betul depan kita. Kita elok sipi-sipi ya, tak kena. Sipi-sipi ya nak kena kan? Jatuh kita tengok dia duduk hidup lagi. Wah, tuan dia kita tak tahu siapa. Kita ambil pisau, kita sembelih dengan menyebut nama Allah, kan, bismillah, kita sembelih, kan. Lepas tu baru kita pergi cari tuan dia, boleh tak kita makan? Maka hukum dia adalah halal. Halal kita makan. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita sembelih, kita tak pergi cari tuan dia, kan. Kita tak pergi cari tuan dia, makna kata sama macam mencuri, kan. Sama macam mencuri. Kalau kita pergi cari tuan dia dulu, macam mana nak tahu kata tuan dia? Tengok kampung yang berdekatan. Kita pergi habaq kat kampung tu, kat orang kampung tu, siapa pun tak tahu kata hal lembu tu siapa punya. Tak ada siapa yang kata lembu dia hilang. Tak tahu siapa punya. Yang tu lain cerita. Yang tu lain cerita. Kalau kita boleh simpan dia, tersimpan dia, kok-koklah ada tuan dia ambil. Kalau kita boleh simpan dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wallahu a'lam. Tu jawapan dah. Boleh faham noh? Baik, ada soalan lagi. Satu lagi. Sat. Sat di depan lagi. Itu dia. Binatang yang kena makan oleh binatang lain tapi dia hidup lagi, ataupun binatang yang kena langgak pula kat tengkuk dia luka, keluar darah kat situ. Tapi kalau putih orang tu tentu mati dah. Kalau kena kat tengkuk tu kan. Ataupun dia tak mati lagi, kita cari tempat mana-mana tempat, mana-mana tempat yang
kita kata yang ada kaitan dengan urat darah. Yang ada kaitan dengan urat darah. Ataupun tak dapat cari la tu juga, mana-mana bahagian daripada binatang tersebut kita potong dia. Ya, maka potong tu, kita sembelih tu dengan menyebut nama Allah, maka halal kita makan. Wallahu a'lam. Ya, sebagaimana yang kita baca dah tadi ni. Tu awal tadi kita dah baca dah. Mungkin ada yang tak sempat dengar tadi. Wallahu a'lam. Ya abang tadi. Ya. Hak tadi ni. Binatang. Ya, binatang yang apa kita lagakan dia. Binatang yang dilagakan dia. Ya, bila binatang tu mati tanpa sempat disembelih, maka hukumnya adalah bangkai, maka haram kita makan. Kalau binatang itu dilaga oleh tuan dia, kan, dilaga oleh tuan dia, ya, perbuatan tuan dia tu berdosa. Perbuatan tuan dia tadi tu berdosa. Dan bila binatang tu luka, dia bawa mai kat kita sembelih, maka elakkanlah diri kita daripada makan, ya, daripada makan ataupun ambil upah. Sebab apa? Sebab kita bagi tahu pada dia, aku tak redha hang buat macam ni. Dia kata kalau mati aku suruh hang sembelih apa? Hang sembelih dengan nama Allah apa? Iyalah, tapi perbuatan hang tu adalah satu perbuatan dosa. Satu perbuatan dosa. Kalau kita tak tahu, dia bagi kat kita, ya, binatang tu dia laga. Contohnya ayam sabung, dia laga ayam sabung, kan. Lepas tu ayam sabung sekong lagi tu cedera, kemudian dia ambil ayam sabung tu, dia sembelih, dia pandai sembelih, dia sembelih, menyebut nama Allah. Perbuatan dia tu adalah berdosa. Dan kita nampak, kita tengok, kita makan juga. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab halal dan haram ini, termasuk kita berdosa. Sebab apa? Kita seolah-olah redha, suka atau setuju dengan perbuatan dia. Kita juga termasuk dalam orang yang melakukan perkara tersebut bersyubhat. Wallahu a'lam. Boleh faham? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama kita dapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya nak sebut, kita baca kitab, satu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Dr. Yusuf Qardawi. Juga pandangan-pandangan yang disebutkan dalam kitab ini adalah pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ya, mudah-mudahan kita dapat pencerahan, ya, dan juga maklumat daripada seorang ulama yang hebat ini, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita cubalah mengamalkan yang baik dalam kehidupan kita, dan kita jauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok yang dilarang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang baik dan juga dalam rangka membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang muttaqin. Itu matlamat kita. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.